Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Amma ba'd. Assalamualaikum kepada semua yang hadir pada malam ini. Sebenarnya saya dah bagi salam dah tadi, tapi sebab ada orang komen suara tak dengar, jadi saya bagi salam semula dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita sambung kuliah kita dalam mengambil manfaat dan faedah daripada kitab Al-Adabul Mufrad. Sebelum kita mula, saya baru mendapat berita, bukanlah barulah, hari ini saya mendapat berita daripada seorang sahabat kita yang rapat dengan kita, salah seorang yang bagi saya dah kira macam abang saya lah, yang mana hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah ambil ibu dia untuk kembali ke rahmatullah, iaitu Haji Hamid kita. Ibu dia telah pun meninggalkan kita semua, jadi kita sama-sama doakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan beliau dengan lafaz Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencucuri roh dia dengan rahmat dan menjadikan kubur dia salah satu daripada taman-taman syurga. Dan kita juga doakan moga-moga keluarga Haji Hamid diberikan kesabaran, disembuhkan segera daripada kesedihan, dan juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran mereka sekarang. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Baik. Kita insya-Allah nak mula balik kuliah kita ni. Kita pergi kepada hadis yang ke-48 hari ini. Hadis 48 dalam kitab ini, bab yang ke-25, iaitu bab wujub silatir rahim. Bab pada membicarakan kewajipan menghubungkan hubungan silaturahim. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abu Awanah an Abdul Malik bin Umair an Musa bin Talhah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi al-ayah wa anzir 'ashiratakal aqrabin qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fanada ya bani Ka'ab bin Lu'ay anqidhu anfusakum minan nar ya bani 'Abdi Manaf anqidhu anfusakum minan nar ya bani Hashim anqidhu anfusakum minan nar ya bani 'Abdil Muttalib anqidhu anfusakum minan nar ya Fatimah bintu Muhammad anqidhi nafsaki minan nar fa inni la amliku laki minallahi syai'a ghaira anna lakum rahma
sa'abulluha bibilaliha. Inilah hadis yang Al-Imam Al-Bukhari bawakan dalam kitab Al-Adabul Mufrad bernombor 48 dalam bab yang ke-25. Yang mana maksud hadis ni adalah hadis yang sahih. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ni dalam kitab dia Kitabul Iman, ya. Begitu juga Imam Bukhari juga ada riwayatkan hadis ni dalam sahih dia, ya, dalam Kitabul Wasaya, ya. Baik. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Musa bin Ismail. Guru kepada Al-Imam Al-Bukhari yang bernama Musa bin Ismail. Kata Imam Bukhari, guru dia yang bernama Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami, yakni kepada Imam Bukhari dan kawan-kawan Bukhari. Qala haddatsana Abu Awanah. Kata Musa, Abu Awanah telah menceritakan kepada kami. Kata Abu Awanah, dia mengambil hadis ini daripada Abdul Malik bin Umair. An Musa bin Talhah, daripada Musa bin Talhah. An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana kata Abu Hurairah, lamma nazalat hadhil ayah, ketika mana turunnya ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berikan peringatan kepada kaummu yang terdekat, berikan peringatan kepada ahli keluargamu yang terdekat. Kita semua tahu, tuan-tuan, Abu Hurairah seperti mana yang saya ceritakan dalam kuliah yang lepas, ulama berbeza pendapat tentang bilakah dia masuk Islam. Ada yang kata dia masuk Islam awal, ada yang kata dia masuk Islam lewat. Ada yang kata dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Ada yang kata sebelum itu. Seperti mana yang telah dihuraikan oleh Syekh Mustafa As-Sibai dalam kitab dia As-Sunnah wa Makanatuha fit Tashri' Al-Islami. Tapi yang ni berlaku di awal-awal. Maksudnya sebelum waktu ni, zahirnya Abu Hurairah belum lagi ada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi. Kerana Abu Hurairah pindah ke Madinah, duduk dengan Nabi selepas ataupun sewaktu peperangan Khaybar berlaku. Sebelum itu Abu Hurairah ni dia tak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi timbul persoalannya, bila Abu Hurairah riwayat ni daripada Nabi satu peristiwa yang dia tak ada lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ambil pada mana? Dalam ilmu hadis, tuan-tuan, dalam ilmu hadis, benda ni dipanggil sebagai marasilus sahabah. Hadis yang sahabat riwayat, dia tak bagi tahu kat kita dia ambil pada siapa. Sedangkan kita tahu waktu peristiwa tu berlaku, dia tak ada kat tempat tu, ataupun dia tak ada pada peristiwa tu berlaku. Marasilus sahabah, ulama ahli sunnah wal jamaah majoriti menerima. Kerana mereka kata apa? Kerana mereka kata, kalau orang lain selain daripada sahabat yang buat kerja ni, ambil satu riwayat daripada Nabi tapi tak bagi tahu sumber, kalau dia bukan sahabat, mereka akan tolak. Majoriti ulama akan tolak riwayat dia. Riwayat dia dipanggil mursal. Kalau tabi'in yang buat kerja ni, hadis dia tu tak boleh diterima, kena cari siapa yang menjadi perantara antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mungkin yang jadi perantara tu ada orang lain selain daripada sahabat. Kerana tabi'in ada juga riwayat daripada tabi'in lain, dan takut tabi'in lain tu mungkin nyanyuk sebelum dia mati, mungkin lemah ingatan dan sebagainya. Tapi kalau sahabat yang buat, sahabat ambil satu hadis daripada orang lain, dia tak bagi tahu pun, dia terus kepada Nabi. Perbuatan sahabat ni ulama hadis terima. Sebab apa? Bukan kerana sahabat ni bias, dah. Bukan kerana sahabat ni bias, tak. Tapi kerana sahabat ni, setelah ulama-ulama hadis mengkaji riwayat-riwayat mereka, mengkaji sanad-sanad mereka, mereka dapati sangat-sangat sedikit sahabat yang mengambil hadis daripada tabi'in lain. Kebanyakan sahabat sama ada ambil langsung daripada Nabi ataupun ambil hadis daripada sahabat lain. Dan kalau dia ambil riwayat daripada Nabi, clear, tak ada masalah, memang dah ambil direct. Tapi kalau dia ambil riwayat daripada sahabat lain, yang mana sahabat lain tu ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ni pun tak ada masalah, sebab sahabat kulluhum udul.
sahabat, ya, sahabat kesemua mereka adalah jujur. Sahabat Nabi SAW di sisi ahli sunnah, semua mereka ni jujur. Maka sebab itu, hadis seperti Marasilus Sahabah, nama dia Marasilus Sahabah ataupun Mursal As-Sahabi, kategori ni lah, yang mana sahabat ambil satu riwayat daripada sahabat lain, tapi waktu dia menyampaikan riwayat tersebut dia tak bagi tahu pun sumber dia. Dia terus lompat kepada Nabi SAW. Perbuatan ni kalau sahabat buat, hadisnya diterima. Sebab sahabat mesti ambil daripada sahabat lain biasanya. Dan sahabat lain jujur, tidak ada yang berbohong, tidak ada yang menipu. Marasilus sahabah. Jadi tak ada masalah lah. Jadi Abu Hurairah ni macam mana? Adakah dia ambil pada sahabat lain? Boleh jadi. Ataupun boleh jadi juga Nabi SAW cerita balik kat dia. Mungkin Nabi SAW cerita balik kat dia apa yang pernah berlaku dalam sejarah hidup Nabi di awal-awal, ketika mana Nabi menerima perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Sebelum ini, pada peringkat awal, Nabi SAW diarahkan oleh Allah ataupun dibenarkan oleh Allah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, kan, sehinggalah Nabi berdakwah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Kemudian turun je ayat yang mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan, berikan amaran tentang bencana, amaran tentang azab kepada kaum keluargamu yang terdekat. Maka Nabi SAW terus bangkit. Nabi pun bangkit, fanada, dan Nabi seru dengan suara yang tinggi. Kalau tengok dalam kitab-kitab sirah, sebahagian ulama sirah kata Nabi SAW panjat bukit Safa. Nabi panjat bukit Safa yang ada dekat Mekah tu, Nabi panggil orang-orang Arab, Nabi panggil orang Quraisy. Dalam riwayat ni sebut Nabi panggil siapa? Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai anak-anak keturunan Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay ni kalau kita tengok, dia ni kira macam keturunan Nabi jugalah, generasi yang ketujuh, tok Nabi yang ketujuh. Kemudian Nabi, bila Nabi panggil ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai anak-anak Ka'ab bin Lu'ay, wahai keturunan Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kamu daripada neraka. Selamatkan diri kamu daripada neraka. Maksudnya apa? Nabi memberikan ancaman, Nabi memberikan amaran, Nabi nak bagi tahu apa yang kamu buat sekarang ni boleh menjerumuskan kamu ke dalam neraka Allah. Selamatkan diri kamu segera. Jauhi perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Jauhi perbuatan syirik, jauhi perbuatan bid'ah, kerana semua ni tidak sekali-kali akan membantu kamu apabila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi suruh lagi, ya Bani Abdi Manaf, wahai anak-anak cucu Abdi Manaf. Abdi Manaf ni bapa kepada Hashim. Kira macam keturunan Nabi juga. Keturunan Nabi SAW. Maksudnya dia ni kira moyang-moyang Nabi jugalah. Anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kamu daripada neraka. Ya Bani Hashim, wahai anak-anak Hashim. Hashim ni siapa? Hashim ni bapa kepada Abdul Muttalib. Hashim ni bapa kepada Abdul Muttalib, tok Nabi kita. Anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kamu daripada neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anak Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kamu juga daripada neraka. Ya Fatimah. So Nabi mula besar, Nabi bermula dengan ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, turun kepada ya Bani Abdi Manaf, turun kepada ya Bani Hashim, turun kepada ya Bani Abdul Muttalib, lah kali turun kepada Fatimah. Ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah anak perempuan Muhammad, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkan diri kamu juga daripada neraka.
Adakah bermakna Fatimah tidak beriman kepada Nabi? Tak juga. Fatimah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi tak salah kita nasihatkan orang yang baik supaya takut kepada neraka ni, tak salah. Kadang-kadang kita, mungkin di kalangan kita ni ada yang rasa tersinggung kan? Mungkin di kalangan kita ni ada yang rasa tersinggung bila orang kata takut pada neraka. Wah, mungkin ada orang kata kau ni cakap macam ni, macam aku ni jahat sangat. Dah. Tak semestinya orang nak kena jadi jahat baru boleh kita berikan peringatan tentang neraka. Tak semestinya. Kadang-kadang memberi peringatan tentang bahayanya neraka ni, tak perlu orang tu sedang melakukan maksiat. Tak perlu. Kerana peringatan untuk takutkan neraka ni memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Walaupun mereka tidak melakukan perkara perkara yang tidak diharamkan oleh Allah. Dia orang tengah orang baik, kita kata takutlah kamu kepada neraka. Tak salah. Kerana dalam hadis Nabi SAW pernah sebutkan, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Takutlah kamu kepada neraka Allah walaupun dalam keadaan dengan memberikan sedekah dengan sebelah biji tamar. Dengan sebelah biji tamar. Jadi oleh kerana tu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi SAW pesan kepada Fatimah supaya takut kepada neraka, supaya selamatkan diri daripada neraka Allah. Fa inni la amliku laki minallahi syai'a. Kerana apa? Kerana Nabi kata, aku tidak memiliki untuk kamu wahai Fatimah sesuatu pun. Aku tak ada sesuatu pun yang boleh aku jadikan sebagai penyelamat untuk kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghaira anna lakum rahman sa'abulluha bibilaliha. Tapi untuk kamu semua ni ada yang kita panggil sebagai rahm. Ada yang kita panggil sebagai hubungan silaturahim, sa'abulluha bibilaliha, yang mana hubungan silaturahim ini aku akan curahkan di tempatnya. Aku akan suburkan hubungan silaturahim ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita nak ambil beberapa manfaat daripada hadis ini. Kita nak ambil beberapa manfaat daripada hadis ini insya-Allah. Yang pertama sekali, dalam dakwah ni tuan-tuan, para ulama menyebutkan kena ada keseimbangan. Kena ada keseimbangan. Apa maksud seimbang? Seimbang ni maksudnya ialah perlu ada al-amru bil ma'ruf dan dalam masa yang sama kena ada juga an-nahyu 'anil munkar. Apa maksudnya? Maksudnya kena ada orang yang melakukan usaha untuk ajak orang buat benda baik, ajak orang pergi salat, ajak orang puasa, ajak orang amal benda sunnah. Kan? Yang ni benda ni ramai orang buat dan tak susah pun untuk buat. Siapa buat benda ni dapat pahala ni, siapa buat benda ni dapat pahala ni, siapa buat benda ni dapat pahala ni. Orang tak marah. Tuan-tuan, biasanya orang tak marah ni. Orang boleh je. Tapi bila mana kerja nahi mungkar. Kerja nahi mungkar ni maksudnya nak bagi tahu kat orang, yang awak buat ni salah, yang awak buat ni tak betul, yang awak buat ni Tuhan murka, yang awak buat ni menyalahi sunnah, yang awak buat ni menyalahi tuntutan agama. Yang ni payah. Yang ni susah, tuan-tuan. Yang ni memang susah. Kan? Baru-baru ni kena jugalah kan. Beberapa orang pendakwah pun kena kecam juga. Sebab apa? Sebab memberi teguran tentang isu aurat. Kan? Padahal isu aurat ni benda yang diketahui oleh ramai orang. Tapi bila ada pendakwah tegur tentang isu aurat yang melibatkan dengan sukan dan sebagainya, orang lain kecam dia. Sedangkan teguran dia tu betul. Tak ada siapa pun kata tak betul. Kan ada yang siap buat public shaming lagi. Yang buat apa orang kata, kutuk pula pendakwah ni, kata dia ni badan dia besar dan sebagainya. Ini benda yang tak sepatutnya dilakukan. Tapi itulah resam orang yang melakukan kerja nahi mungkar. Itulah resam orang yang melakukan kerja mencegah kepada kemungkaran. Benda kemungkaran depan mata ni, walaupun orang kata ini mungkar, tapi nak memberikan pencegahan, nak melaksanakan pencegahan itu adalah sesuatu perkara yang tidak mudah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebelum Nabi mulakan dakwah, sebelum Nabi bagi tahu kepada orang Quraisy yang akidah mereka, yang amalan mereka, yang syirik mereka akan menjahanamkan mereka, Nabi ini digelar Al-Amin, yang amanah. Dan tentu Nabi SAW menunjukkan perkara yang baik kepada mereka walaupun sebelum Nabi ini dilantik menjadi Nabi lagi. Nabi dilantik menjadi Nabi umur 40 tahun kan? Kita semua tahu. Sebelum tu Nabi digelar Al-Amin. Orang simpan duit kat Nabi. Orang tak simpan duit kat orang lain, mungkin tak percaya kan, takut hilang. Tapi orang simpan duit kat Nabi. Orang percaya kat Nabi ni sebab dia cakap betul. Tapi bila mana Nabi SAW memulakan dakwah, dan dakwah Nabi ni bukan hanya cerita benda ni baik jom buat, benda ni baik jom buat, benda ni baik jom buat. Bukan hanya yang tu. Yang tu Nabi buat juga. Tetapi dakwah Nabi juga Nabi bagi tahu yang ni boleh bawa ke neraka. Yang ni boleh bawa kamu ke arah kebinasaan. Yang ni boleh bawa kamu kepada azab Allah. Mula dengan benda inilah Nabi SAW ditukarkan gelarannya. Daripada gelaran Al-Amin, daripada gelaran orang yang paling dipercayai, Quraisy tukar Nabi punya gelaran menjadi gelaran Kadzab, orang yang berdusta. Sahir, tukang sihir. Majnun, orang yang gila. Orang yang sesat. Orang pemecah belah masyarakat. Jadi oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya rasakan untuk kerja amar makruf nahi munkar ni tak susah. Ramai orang boleh buat. Tapi untuk kerja nahi munkar ni, yang ni susah sikit. Dia memerlukan kepada struggle, memerlukan kepada pengorbanan, memerlukan kadang-kadang kita memperjudikan reputasi kita. Orang benci. Bukan semua orang dah. Ada orang ikut, ada orang follow, orang baik-baik, orang yang nak cari kebenaran dia akan follow. Tapi ada orang yang mementingkan hawa nafsu, yang mementingkan tradisi, mereka tak mau ikut. Mereka akan kata macam-macam untuk membenarkan ataupun mempertahankan tradisi yang telah mereka pegang. Tapi nak buat macam mana? Dakwah mesti berjalan serentak. Sebab itu Nabi SAW diarahkan oleh Allah, wa anzir, berikan berita ancaman, berikan berita amaran, berikan cerita tentang azab. Sebab kalau kita ni hanya asyik cerita benda-benda yang indah, Allah Ta'ala Maha Pengampun, Allah Ta'ala Maha Penyayang, Allah Ta'ala sayang kamu, Allah Ta'ala sayang semua, Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala sayang. Betul. Betul, itu tak salah. Betul. Allah Ta'ala sayang kamu, Allah Ta'ala sayang makcik, Allah Ta'ala sayang pakcik. Orang suka. Tak ada orang marah. Sebab dia cerita sayang, 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 sayang. Tapi jangan lupa, Allah Ta'ala juga ada sifat murka. Allah Ta'ala juga ada sifat pemberi azab kepada mereka yang melakukan kemelampauan, kepada mereka yang melakukan penderhakaan. Cerita Allah Ta'ala sayang betul, tapi kena cerita juga Allah Azza wa Jalla murka bagi orang yang buat macam ni. Cuba tengok di lapangan dakwah. Orang yang seimbangkan di antara dakwah, seru orang buat baik dan cegah orang buat mungkar, akan ada dia punya haters. Akan ada dia punya haters, akan ada orang tak suka kat dia. Akan ada orang kata dia ni pecah belah masyarakat lah, dia ni macam bagus sangat lah. Cuba tengok ustaz sana, mana dia nak menyalah-nyalahkan orang? Ya? Menyalah-nyalahkan orang ni bukan apa ni, bukan kita yang suka buat. Tapi bila benda tu salah, kita kena bagi tahu salah. Bukan kita yang menyalahkan, tetapi berdasarkan kepada dalil benda ni salah. Kita tengok orang mencuri depan kita, kita bagi tahu, jangan mencuri, salah. Takkan orang tu nak kata, awak jangan nak menyalah-nyalahkan saya pula. Saya mencuri ni, ini amalan saya, awak jangan salahkan saya. Apa? Ingat awak seorang je masuk syurga, saya tak boleh. Saya tak kata saya akan masuk syurga confirm. Saya naklah masuk, tapi tak confirm lah. Awak pun sama, tak confirm masuk neraka sebab neraka bukan saya punya. Cuma perbuatan awak ni, tanggungjawab saya untuk bagi tahu benda yang awak buat ni salah. Benda yang awak buat ni tak betul.
Tuan-tuan, kalau kita mula dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, kita buat dua-dua benda ni serentak dalam dakwah kita, percayalah kita akan terima cabaran. Percayalah kita akan terima ujian. Kerana itulah tradisi dakwah. Itulah tradisi dakwah yang dijanjikan oleh setiap pendakwah-pendakwah daripada kalangan Rasul kepada umat dia yang benak berdakwah. Mesti ada orang yang benci, orang yang marah, iaitu orang yang tak suka untuk merubah kehidupan dia daripada tak betul kepada yang betul. Yang ada kepentingan lah, yang ada kepentingan. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, tugas ini bukan satu tugas yang mudah, dia satu tugas yang susah. Tapi Nabi SAW telah menunjukkan kepada kita satu contoh yang pendakwah kena follow. Kan? Tak boleh hanya kita sebut Allah Ta'ala Maha Penyayang semata-mata. Betul, Allah Ta'ala Maha Penyayang, tapi kena seimbangkan. Jumpa orang yang sedang buat dosa, beritahu Allah Ta'ala sayang ke awak jika awak kembali kepada agama. Kalau awak terus dengan perbuatan ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan murka. Allah Ta'ala mungkin akan memberikan kita semua ni azab dengan dosa yang kalau kita buat benda ni. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita kena seimbangkan. Kita kena seimbangkan. Dakwah ni begitu tradisinya. Tapi kalau ada orang fikir, dia kata, nanti kalau saya sebut benda ni, saya nak tegur orang ni, saya nak tegur orang tu salah, nak tegur orang ni salah. Nanti orang tak suka kat saya lah Ustaz. Instagram saya tak adalah juta-juta orang follow Ustaz. Facebook saya tak adalah juta-juta orang ikut Ustaz. Kita pendakwah ni, kita bukan dakwah untuk orang suka kita. Kita dakwah ni untuk orang kembali pada agama, untuk orang suka kepada Islam, bukan suka pada kita. Orang suka pada kita tu bonus. Saya sebut dah dulu kan. Menjadikan redha manusia ini sebagai matlamat adalah satu kesalahan. Ramai orang yang kadang-kadang menjadikan redha manusia, suka manusia pada dia sebagai satu matlamat. Tapi itu sebenarnya salah. Menjadikan manusia suka pada kita tu bukan matlamat, tu hanyalah wasilah. Matlamat kita jadikan orang kembali kepada Islam. Diri kita dan orang lain, jadikan dia kembali kepada agama balik. Tapi kalau bertembung di antara redha Allah dan Rasul dengan redha manusia, yang mana kita kena pilih salah satu. Kalau aku pilih redha Allah dan Rasul, manusia tak suka kat aku. Kalau aku pilih redha manusia, Allah Ta'ala dan Rasulnya akan murka pada aku. Nak pilih yang mana? Kena pilih redha Allah dan Rasul, kerana itu matlamat. Manusia suka tak suka ni hanyalah alat, hanyalah wasilah untuk menyampaikan. Oleh kerana itulah Nabi SAW diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla daripada kalangan keturunan yang baik. Nabi SAW Allah Ta'ala pilih daripada keturunan yang terbaik. Nabi digelar Al-Amin. Keturunan Nabi tidak ada yang keturunan yang jahat-jahat. Keturunan yang baik. Keturunan daripada nasab yang tinggi, daripada nasab yang mulia. Supaya ia menjadi satu alat. Manusia tak boleh nak hentam, nak merendahkan keturunan dan martabat Nabi SAW. Tapi bukan bermakna orang yang keturunan tak baik ni tak boleh jadi baik. Anak orang kafir pun boleh menjadi Muslim. Anak zina pun boleh menjadi saleh. Tapi kenapa Allah Ta'ala jadikan Nabi ni daripada keturunan baik-baik? Supaya ia menjadi alat manusia percaya kat dia. Tapi apabila bertembung di antara redha manusia dengan redha Allah dan Rasul, Nabi utamakan redha Allah dan Rasul, Nabi kena buat benda ni. Aku kena jalankan kerja amar ma'ruf dan nahi mungkar, orang tak suka, tak boleh buat apa. Kerana tujuan Nabi SAW diutuskan oleh Allah nak selamatkan manusia. Bukan nak cari redha manusia sentiasa. Redha manusia, manusia suka kat kita, Alhamdulillah. Dalam kerja dakwah ni kalau orang suka, Alhamdulillah orang suka. Tapi kalau ada orang benci, nak macam mana? Kan? Baru ni dalam, saya bagi jugalah kawan-kawan duk tengok. ada satu orang hamba Allah ni, saya tengok dia bagi mesej kat saya lah dekat Facebook. Dia siap maki hamun saya nak pijak muka saya lagi. Kan? Adalah beberapa pandangan saya. Dia nak pijak muka saya, dia siap panggil saya dengan nama binatang yang tak elok. Tapi saya sebut, saya kata moga Allah Ta'ala berkati tuan. Dia kata kau ni buat kacau. Dia sebutlah kau ni buat kacau lah, mengelirukan orang. Saya kata saya hanya ajak orang kembali kepada sunnah Nabi SAW. Nak berzikir-zikirlah ikut sunnah.
Saya kata, adakah itu benda yang salah? Adakah itu yang menyebabkan saya layak untuk digelar dengan gelaran yang seperti ini? Tapi alhamdulillah tuan-tuan, akhirnya diseluruhlah. Sebab kadang-kadang manusia ni tak faham kan. Saya tak kata saya baik lah. Banyak lagi orang yang lebih baik. Banyak lagi orang yang lebih dahsyat dia punya ujian yang mereka terima. Tetapi saya nak bagi tahu, kadang-kadang nak ajak orang kembali pada agama, nak ajak orang kembali pada sunnah pun ada orang tak suka. Ada orang tak suka. Kan? Tapi sebenarnya bukan kata tu orang tak suka ni tuan-tuan. Menyanyi pun orang tak suka. Ada je orang menyanyi kena kutuk. Ada juga. Kan? Dah orang tak suka kat dia. Suka dengan tak suka ni, dia bonus sajalah. Dapat, alhamdulillah, mudah untuk kerja kita. Tapi kalau tak dapat, kita muhasabah diri. Siapa orang tak suka dengan aku ni? Aku dah maki orang ke? Aku dah kutuk orang ke? Aku dah mencarut di mana-mana ke? Ada maksiat yang aku buat ke? Kalau tak ada, semua okey. Dakwah kita pun ikut lunas. Tanya kawan-kawan pun sama. Mereka kata okey. Anggaplah ia sebagai satu lumrah di dalam dakwah. Kerana ia pernah ditempuhi oleh Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, manusia ni kena takut dengan neraka. Yang manusia ni, dia kena ada perasaan takut dengan neraka selain daripada perasaan rindu pada syurga. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala cerita tentang keberadaan neraka ni. Allah Ta'ala rakamkan siap-siap dalam Al-Quran tentang bagaimana dialog di antara ahli neraka sesama mereka dan dialog mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun benda itu belum berlaku, Allah Ta'ala cerita supaya kita dapat gambaran awal. Allah Ta'ala cerita supaya menimbulkan perasaan takut dalam diri. Kerana harap dan takut itu mesti ada dalam jiwa orang mukmin yang telah cinta kepada Tuhan. Harap kepada rahmat Allah. Ya, takut kepada azab Allah. Mesti seimbang. Mesti orang-orang Islam menyuburkan perasaan takut kepada Allah, takut kepada neraka, takut kepada azab. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ya, bila kita ada perasaan takut pada neraka, bila teringat kat neraka, kita menangis. Bila ingat kepada azab Allah, kita menangis. Tuan-tuan, itu petanda yang sangat baik dalam jiwa yang kita kena teruskan supaya kita menjadi umat ataupun insan yang sentiasa muhasabah diri kita. Yang mana kadang-kadang kehidupan kita ni, kita tak tahu bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak jemput kita. Hari demi hari kita tengok bagaimana Allah Ta'ala jemput manusia-manusia yang kita tak pernah bayang dia akan pergi dulu sebelum kita. Allah Ta'ala jemput manusia-manusia yang mungkin rapat dengan kita, yang mana kita pun tak tahu bila Allah Ta'ala nak jemput kita. Maka perasaan takut kepada azab Allah kalau ada dalam jiwa manusia, ia adalah satu petanda yang sangat baik. Duduklah di tikar salat, menangis, mengharap keampunan Allah, takut dengan neraka Allah. Benda ni harus disuburkan pada diri kita, pada anak-anak kita, pada keluarga kita. Ya. Maka perlu ada usaha untuk memberikan rasa takut kepada diri, kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada isteri, kepada suami terhadap azab neraka Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila Nabi SAW mulakan dakwah kepada kabilah-kabilah dia, kepada kerabat-kerabat dia, menunjukkan kepada kita sebahagian daripada orang-orang Quraisy ini, orang-orang Quraisy ini mereka ada juga kepercayaan tentang wujudnya neraka. Ada juga sebab Nabi SAW sebut pasal neraka dan Nabi tak perlu hurai panjang. Nabi berkata kamu akan diterima, akan diazab nanti. Ini tak heran kerana sebahagian daripada mereka mungkin ada yang terkesan ataupun masih memegang kepada sebahagian i'tiqad, sebahagian kepercayaan yang diwarisi daripada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kerana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sememangnya membina Kaabah dan ajaran mereka itu masih ada lagi saki-baki walaupun telah dipesongkan oleh kebanyakan daripada mereka sehingga mereka terlibat dengan syirik. Tapi sebahagiannya ada. Sebab itu kalau kita tengok dalam ayat-ayat Al-Quran, di sana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada mencela orang-orang Quraisy kerana mereka melakukan syirik pada Allah.
Mereka percaya Allah Ta'ala itu sebagai pentadbir alam. Mereka percaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sebagai pencipta. Mereka percaya Allah Ta'ala itu yang berkuasa. Mereka percaya Allah Ta'ala itulah yang memberikan manfaat dan mudarat. Tetapi dalam masa yang sama, mereka tetap menyembah makhluk-makhluk yang mereka cipta sebagai berhala, dan mereka minta kepada berhala tu supaya berhala tu pergi minta dekat Allah Azza wa Jalla. Jadi, percayanya sebahagian orang kepada sebahagian daripada akidah yang benar tidak menjadikan dia selamat selagi mana dia terlibat dengan upacara kufur. Ini benda yang sangat penting, yang kita kena pegang, yang kita kena tahu. Apa dia? Jangan ingat bila kita ni dah percaya kepada sebahagian benda-benda yang Islam gariskan, jangan ingat, oh saya confirm selamat. Kena pastikan betul-betul supaya akidah kita tidak terbatal. Kena pastikan betul-betul supaya akidah kita tidak terbatal disebabkan beberapa perkara yang kita buat yang kita tak sedar. Takut-takutlah. Kita ingat macam kita mukmin lagi. Sebenarnya ada benda-benda yang telah menjerumuskan kita ke arah kekufuran. Na'udzubillahi min zalik. Jadi benda ni sangat-sangat penting kita kena tahu. Berkongsi sebahagian tidak bermakna kita boleh digolongkan dengan golongan yang demikian ataupun golongan tersebut. Ini yang disebutkan oleh ramai para ulama. Orang percaya Allah Ta'ala sebagai pentadbir, sebagai pencipta, Allah Ta'ala yang menurunkan rezeki, ya. Tapi mereka melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka melakukan syirik kepada Allah, tetap menjadikan mereka itu tidak selamat. Mereka tak selamat walaupun mereka percaya sebahagian daripada akidah yang benar. Walaupun mereka percaya pada sebahagian akidah yang benar, tetapi akidah yang lain menjadikan mereka itu terjerumus di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita kena hati-hati dalam masalah ni. Seperti mana yang selalu saya huraikan, seperti mana yang selalu saya tekankan, saya nasihatkan pada diri, saya nasihatkan pada kita semua. Matematik akidah ni dia bukan 4 tolak 1 jadi 3, 5 tolak 1 jadi 4 dah, 6 tolak 1 jadi 5 dah. Satu percaya, satu rukun iman kita tolak, seluruh akidah kita akan binasa. Itu matematik akidah. 6 tolak 1, kosong. Itu matematik akidah. Jadi kita kena hati-hati. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila Nabi SAW menyebutkan, wahai anak-anak Ka'ab bin Lu'ay, wahai anak-anak Bani Abdul Manaf, wahai anak-anak Hashim, wahai anak-anak Abdul Muttalib, wahai Fatimah, selamatkanlah diri kamu semua daripada neraka Allah. Nabi nak memberikan pesanan supaya kita ni sentiasa muhasabah diri, sentiasa rasa diri kita ni berdosa. Semalam saya duk hurai pasal ujub, yang mana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. Bagi siapa yang tak follow semalam, tak apalah, saya hurai sikit je. Iaitu Nabi SAW bersabda, wa innamal a'mal bi khawatimiha, hadis Bukhari. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada pengakhiran, kepada penutup. Macam mana Allah Ta'ala tutup amalan kita? Adakah Allah Ta'ala tutup amalan kita dengan iman, ataupun Allah Ta'ala tutup amalan kita dengan kufur? Sebab itu para ulama kata, hadis yang mana Nabi kata amalan itu berdasarkan kepada penutup merupakan satu, kita panggil apa, satu amaran kepada manusia yang beriman supaya terus beramal, supaya terus melunaskan tuntutan iman, supaya tidak merasa ujub pada diri sendiri. Anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kamu daripada neraka. Kena rasa takut kat neraka, takut dengan dosa. Kerana kita tak tahu pengakhiran diri kita macam mana, tuan-tuan. Kita tak tahu pengakhiran hayat kita macam mana. Kerana Nabi SAW kata, wa innal 'abd la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah la ya'malu fi ma yara lin-nas atau fi ma yara an-nas bi 'amali ahli al-jannah. Kerana ada di kalangan hamba yang dia beramal ya'malu fi ma yara an-nas, dengan amalan yang manusia lihat itu adalah amalan ahli syurga. Tetapi akhirnya dia ditutupkan oleh Allah dengan ahli neraka. Akhirnya dia memilih untuk menjadi kufur, dan kekufuran itu
menjadi penutup bagi kehidupannya, maka kekufuran itu meruntuhkan semua amal-amal saleh yang dia lakukan sebelum daripada itu. Sebab tu kena rasa takut. Tapi jangan salah fahamlah, hadis ni bukan bermakna Allah Subhanahu Wa Taala yang paksa dia untuk menjadi kufur. Tidak. Dia pilih, tapi Allah Taala tahu. Allah Taala sentiasa tahu yang satu hari hamba aku ni dengan pilihan dia akan menjadi kufur, dengan pilihan dia, bukan dengan aku paksa. Tapi ada manusia yang sepanjang hayat dia menjadi jahat, menjadi kufur. Tapi sebelum meninggal dunia, dia memilih untuk menjadi beriman, memilih untuk menerima hidayah, terima Islam dan mati dalam Islam. Akhirnya dia menjadi ahli syurga. Semua ni Allah Ta'ala jadikan supaya orang yang beriman merasa diri mereka perlu untuk bertaubat daripada semasa ke semasa. Jangan rasa diri selamat. Sebab tu anak murid kepada Abdullah bin Mubarak, Ibnul Mubarak, ada anak murid seorang, dia kata kepada tok guru dia Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni kira ulama hadis besar zaman tu. Dia kata kepada tok guru dia, saya melihat ada orang bunuh orang lain, terdetik dalam jiwa saya, saya lebih baik daripada orang ni kerana saya tak terlibat dengan dosa membunuh ni. Abdullah bin Mubarak memberikan pesanan kepada anak muridnya, ya, amnuka ala nafsika asyad min qatlih. Dia kata, kamu rasa selamat pada diri kamu ni, perasaan kamu rasa selamat pada diri kamu ni lagi bahaya daripada perbuatan dosa dia. Bukan bermakna Abdullah bin Mubarak galakkan perbuatan membunuh, dah. Tapi perasaan rasa diri selamat, perasaan rasa diri tu sempurna, perasaan rasa diri tu dah baik sangat, bahaya. Kerana orang yang membunuh tu dosa besar. Bunuh ni dosa besar. Tapi mungkin satu hari dia bertaubat. Dia tahu perbuatan bunuh tu berdosa. Ya Allah, aku dah terlibat dengan dosa. Ya Allah, ampunkan aku. Taubat dengan taubat nasuha. Minta maaf dekat keluarga si mati. InsyaAllah, kalau mereka maafkan, Allah Ta'ala akan selesaikan urusan dia di akhirat. Selesai dia. Taubat dia insya-Allah akan diampunkan oleh Allah dosa dia. Seperti mana dosa yang telah dilakukan oleh 99 orang yang telah membunuh 99 dan 100 nyawa tu, yang kita pernah baca dulu, kan? Allah Ta'ala ampunkan dia dan masukkan dia ke dalam syurga. Tapi rasa selamat pada diri ni bahaya. Kerana kita tak tahu, kita mungkin terlibat dengan maksiat, tak sedar kita terlibat benda ni dosa. Kita rasa tak ada apalah, saya banyak lagi dosa, pahala lain yang boleh cover. Ini sangat-sangat bahaya, tuan-tuan. Ini sangat-sangat bahaya kerana kita sendiri tak tahu, kan? Adakah Allah Ta'ala terima ke tidak amalan kita? Adakah ikhlas ataupun tidak amalan kita? Kita bimbang. Oleh kerana itu, nasihat Nabi SAW ini sangat-sangat selari dengan hakikat kehidupan insan dan tabiat insan yang sentiasa kena muhasabah diri. Walaupun dia ni keturunan Nabi SAW, walaupun dia ni ada hubungan kerabat dengan Nabi SAW. Ni benda yang sangat penting kita kena tahu ni. Walaupun dia ni kerabat Nabi, walaupun dia anak Nabi, selagi mana namanya manusia, selagi mana namanya insan, maka kita tidak terlepas. Kita tidak terlepas daripada salah dan silap, perlu sentiasa muhasabah, perlu kepada teguran yang datang daripada orang lain. Maka sebab itu Nabi pesan. Nabi kata kepada anak dia Fatimah yang rapat dengan dia, selamatkan diri kamu daripada neraka. Dan yang keempat, tuan-tuan, ya, yang saya boleh huraikan ialah kerabat kepada orang yang saleh, kerabat dengan orang yang saleh, kerabat semata-mata tidak akan menyelamatkan kita tanpa amal. Bukan kata kerabat dengan orang saleh, kerabat dengan Nabi pun Allah Ta'ala tunjukkan ada anak Nabi yang tak selamat, ada isteri Nabi yang tak selamat dalam sejarah. Nak bagi tahu kat kita apa dia? Iman adalah satu usaha yang perlu kita pegang. Ya. Jadi jangan terlalu rasa selamat dengan diri, jangan rasa kabel kerabat itu
Mas, jangan rasalah kabel kerabat tu boleh menyelamatkan kita. Ini benda yang sangat-sangat bahaya. Oh tak apa, saya ni keturunan Nabi. Kita keturunan Nabi ni tuan-tuan kita hormat. Kerana kita sayang dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita hormat. Sebab itu kita kata apa? Kita panggil keluarga Nabi ni kalau dekat negara kita ni dia ada budaya lah panggil Sayyid. Kalau perempuannya panggil Syarifah, kalau dekat Mekah dipanggil Syarif. Kalau kat Mekah dipanggil Syarif. Jadi kita panggil mereka dengan gelaran yang mulia. Kita panggil mereka dengan gelaran yang mulia. Jadi tak ada masalah. Kita memang hormat keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya, itu semata-mata adakah ia membantu? Kalau ikut keluarga Nabi ni, Abu Lahab pun keluarga Nabi yang dekat juga. Kan Abu Lahab keluarga Nabi yang dekat juga. Maka dalam sejarah telah membuktikan orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak mengikut ajaran Nabi pun tak selamat. Begitu juga kalaulah kita kata ya, orang yang bukan hanya rapat dengan Nabi tetapi orang yang berjasa dengan Nabi. Dalam sejarah kita ni ada orang yang nama Abu Talib. Tak selamat juga. Sebab apa? Sayang kat Nabi, sayang tanpa ikut. Maka tak selamat. Maka sebab itu Nabi SAW beritahu, orang yang rapat dengan aku, keluarga aku, kerabat aku pun kena beramal. Pun kena takut pada neraka Allah kerana mereka ni perlu beramal juga untuk diri mereka. Ya, baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila Nabi sebut di ujung hadis tu, Nabi kata sa'abulluha bibilaliha, aku akan curahkan dengan air. Maksudnya rahim ni, silaturahim ni, kasih sayang ni, Nabi samakan dengan dua keadaan. Para ulama sebut bila Nabi kata aku akan curahkan dengan air, maksudnya ada yang kata seolah-olah macam rahim tu sesuatu yang hangat, sesuatu yang panas. Jadi untuk menghilangkan kepanasannya itu perlu dicurahkan air supaya dia sejuk. Kenapa rahim tu dipanggil panas? Kerana biasalah tuntutan kehidupan, ketamakan, sifat berebut-rebut, sifat cemburu, saling cemburu. Adik-beradik pun kadang-kadang cemburu. Kan, yang duduk dekat-dekat ni pun kadang-kadang mulut tak boleh nak jaga. Kadang-kadang rahim itu akan terganggu. Ya, kadang-kadang rahim itu akan jadi sedikit tercalar. Dan dia panas sifat dia. Maka Nabi kata, hubungan silaturahim ni untuk kita jaga, kita curahkanlah sedikit air. Itu yang pertama. Ada juga yang sebagian ulama kata, curahkan air ni bila Nabi seolah-olah macam nak menyamakan rahim itu sebagai tanah yang kering. Yang mana tanah yang kering, kalau siapa pernah tengok tanah yang kering ni, sifat tanah yang kering ni dia merekah. Bila merekah tu maksud dia terputus, dia tercerai. Jadi macam mana cara kita nak bagi dia cantum semula? Curahkan air, dia akan bercantum semula. Maka begitulah hubungan silaturahim yang perlu untuk dipelihara oleh insan. Baik. Syekh Luqman dalam kitab dia Rashul Barat, dia huraikan juga, dia kata fiqhul hadis, pemahaman daripada hadis, dia kata min ma'ani silatir rahim inzarul aqarib minan nar wa hassuhum 'ala al-a'mal as-salihah liinqadhihim min sakhatillahi wa 'adzabihi li'anna al-jazaa yakunu 'ala asas al-iman wal 'amal as-salih wa la tanfa'u al-qarabatu wan nasab fi yawmin tashkhasu fihi al-absar. Kata Syekh, di antara makna silaturahim ini ialah memberi peringatan, memberikan ancaman, memberikan amaran kepada kerabat-kerabat tentang neraka, supaya mereka ini jauhkan diri daripada neraka. Sebab kadang-kadang bila kita bagi bila kita bagi nasihat ni supaya orang jauhkan diri pada neraka ni pun kadang-kadang kita ada cabaran juga. Cabarannya orang kata macam, kau ni baik sangat lah. Tak juga, kita bukan baik pun. Kita bukan baik sangat pun tapi kita usaha nak jadi orang baik kan. Tapi kadang-kadang ada orang cakap macam tu, kita kata tak apalah, saya bukannya confirm ahli syurga sebab tu saya kena usaha.
Cakap je macam tu kan. Ada orang tak selesa, biasalah kita kena tanggung, kita kena tahan kan. Kena bagi tahu. Wa hassuhum 'ala al-a'mali salih, dan kita ni kena desak, kena gesa mereka untuk melakukan amal soleh. Bila gesa mereka tu maksud gesa diri sendiri jugalah. Li'inqadhihim min sakhatillah, supaya dapat menyelamatkan mereka ni daripada kemurkaan Allah dan daripada azab Allah. Bila disuruh untuk dakwah pada ahli keluarga supaya buat baik, maksudnya kita pun kenalah, pada diri kita pun kenalah juga. Sebab nanti keluarga kita ni orang yang paling rapat dengan kita. Kan? Saudara mara kita ni orang yang kenal kita. Jadi kalau katalah kita ni perangai pun tak mahu nak elok, contohnya kan. Kita cakap banyak-banyak. Nanti orang kata, alah kau pun tak buat, sibuk je nak suruh orang buat. Jadi dia menjadi satu cabaran lah. So hadis ni secara tidak langsung nak suruh kita ni pun jadi baik juga. Nak suruh kita jadi baik sebelum kita nak ajak orang lain untuk jadi baik. Tapi adakah bermakna kalau katalah satu orang Allah Ta'ala uji keluarga dia tak mau follow dia, keluarga dia tak mau ikut dia, adakah bermakna dia tak perlu dakwah pada orang lain? Tak. Dia kena dakwah juga pada orang lain, tapi dia kena jangan lupa keluarga dia. Itu je. Tapi kalau keluarga dia tak mau ikut, itu bukan satu penghalang untuk kerja-kerja dakwah lain itu terhalang. Kerana Nabi SAW dalam sirah, Abu Talib tak mau terima Islam. Abu Lahab yang namanya Abdul Uzza pun tak mau terima Islam. Itu tidak pernah menghalang Nabi Muhammad SAW untuk meneruskan dakwah. Kita disuruh untuk menyampaikan kepada keluarga dulu, kepada yang terdekat dulu. Tapi kalau mereka tak mau ikut, itu tak menghalang kita untuk menyebarkan Islam kepada orang luar yang mahu mengikut kita. Sebab itu orang Madinah terima Nabi dulu. Orang Madinah sediakan tempat untuk Nabi dulu. Yang mana Nabi bermula dakwah di Mekah, 13 tahun di Mekah. Tapi tak diterima oleh orang Mekah, tak diterima oleh orang-orang besar Mekah. Tak diberikan ruang oleh orang Mekah untuk Nabi membina sistem bernegara di Mekah. Sehingga Nabi SAW pergi ke Madinah membina kekuatan di sana. Tapi akhirnya kota Mekah tu pun dibuka jugalah. Tapi orang Madinah dulu. Golongan Muhajirin dan Ansar membina kekuatan di Madinah. Akhirnya barulah pembesar-pembesar Quraisy seperti Abu Sufyan tu menerima Islam setelah mereka nampak Islam makin mara, Islam makin kuat dan lebih kuat. Tapi nak katanya apa dia tuan-tuan? Mulakan pada keluarga itu, mulakan. Tapi adakah bermakna kita perlu hentikan kalau keluarga kita tak terima? Tak perlu. Teruskan dakwah. Teruskan beri peringatan kepada keluarga terdekat dan teruskan menyampaikan yang benar kepada semua manusia yang mahu untuk mendengar. Ya? Baik. Kemudian kata Syekh lagi, dia kata wala tanfa'ul qarabatu wan nasab fi yawmin tashkhasu fihi al-absar. Kerabat, nasab tidak sekali-kali memberikan manfaat pada hari di mana dibeliakkan biji mata. Apa maksudnya? Pada hari kiamat nanti ni, kerabat macam mana punya tinggi pun, kerabat macam mana punya dekat dengan Nabi pun, kerabat macam mana tinggi pun, kerabat macam mana rapat pun dengan orang yang saleh, ia tidak akan memberi manfaat selagi mana kamu tidak beriman, selagi mana kamu tidak beramal dengan amalan yang saleh. Ya? Baik. Sebab itu dalam hadis lain Nabi kata apa? Man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi jasaduhu. Nasabuhu atau kama qala. Nabi kata sesiapa yang amalannya lembab, siapa yang amalan dia slow, dia tak buat amal banyak, nasab dia tidak akan bagi laju. Nasab dia macam mana rapat pun dengan orang yang baik, dengan Nabi sekalipun, kalau amalan dia slow, maka slow lah diri dia tu. Ya, baik. Kemudian yang kedua, raddul aqidatil fasidah allati sya'at bainal jahalah wal mubtadi'in anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yakunu syafi'an wa khaira wasilatin 'inda Allah ta'ala wa bihadhihi al-wasilah nadkhulul jannah wa la nahtaju ila al-a'mali wal ibadat. Hadis ni menjadi satu, orang kata apa, rad ni macam tolak lah, kita menolak kepercayaan yang karut oleh orang-orang jahil dan ahli-ahli bid'ah yang mengatakan kerabat saja sudah memadai. Kerabat je cukup dah. Keturunan Nabi je cukup dah, tak payah buat amal apa pun. Kira selamat lah. Tak perlu beramal. Ini adalah satu
kepercayaan yang tidak tepat. Ya, baik. Kemudian mencegah daripada perkara yang mungkar juga termasuk dalam amal saleh. Ini benda yang sangat-sangat kita kena sedar. Bila ada orang tegur kita buat benda tak betul, bila ada orang tegur kita buat benda yang silap, bila ada orang tegur kita buat benda mungkar, buat benda maksiat, orang tegur kita elok-elok, jangan pergi marah dia. Jangan pergi hentam dia. Kalau teguran dia itu bagus, teguran dia itu kena pada tempatnya, teguran dia itu mengikut laras makna yang betul, laras bahasa yang elok, kita terimalah. Sebab apa? Sebab dia tegur kita dengan benda yang elok. Jangan marah dia sebab dia sedang buat amal soleh. Kita kalau tengok orang semayang, kita tengok orang salat, ataupun kita tengok orang tengah bersedekah, kita sanggup marah dia. Oi, apa solat solat ni? Contohnya kan. Bagus sangat ke solat? Dia tak kacau kita. Lainlah kalau dia kacau kita. Contohnya dia baca kuat-kuat sampai mengganggu kita, tu lain cerita. Tapi kalau dia tak ganggu kita, dia solat seorang-seorang dia, solat sunat banyak. Kita tengok masya-Allah bagus dia ni. Kan? Solat banyak, baca Quran pun elok, puasa sunat banyak. Kita tak gamak nak marah dia. Kita tak gamak nak hantam dia sebab apa? Sebab kita tahu dia buat amal soleh. Dia buat kerja-kerja yang Allah Ta'ala suruh. Tapi kenapa bila orang tegur kesilapan kita, bila orang tegur kesalahan kita, bila orang tegur kemungkaran kita, kita rasa tak selesa? Mungkin kalau teguran tu tak kena, kita boleh bagi tahulah, saya faham teguran awak tu betul, tapi awak tegur elok-elok. Tak apalah, kita tegur yang perbuatan tak elok tu, kita tegur, tapi isi kandungan yang baik tu kita terimalah kan. Tapi kadang-kadang ada orang dia macam tak suka orang buat kerja nahi mungkar ni, sebab dia tak tahu sebenarnya nahi mungkar, mencegah orang buat kemungkaran juga adalah amal saleh. Merupakan amal saleh, mesti ada. Kerana Nabi SAW mewajibkan kepada orang yang mampu untuk buat teguran, untuk buat orang kata apa? Untuk buat pencegahan. Nabi kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat daripada kalangan kamu ni, siapa yang tengok kemungkaran, maka hendaklah dia cegah dengan tangannya, dengan kuasanya, dengan daya yang dia ada. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tak mampu, dengan lidah. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau dia tak mampu, dengan jiwanya. Wa dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Jadi mencegah kepada kemungkaran yang dilakukan di hadapan mata adalah satu perkara yang dianggap dalam agama sebagai amal saleh yang perlu untuk kita iktiraf. Yang perlu untuk kita iktiraf. Kita kena iktiraf, ni amal soleh ni. Jadi jangan kita marah, kita keji, kita hina orang-orang yang nak buat kerja nahi mungkar ni. Tapi nahi mungkar ni kena tahulah juga. Kalau dosa tu tersembunyi, kita tegur pun sembunyilah. Kalau tegur dosa tu peribadi dan bersifat sembunyi, so kita nak tegur pun tegur sembunyilah. Tapi kalau dosa itu melibatkan dosa awam, maka kita kena reportlah pada pihak berkuasa supaya mereka diberikan tindakan, diberikan orang kata apa, balasan setimpal sebab mereka telah mengganggu hak orang lain. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Itulah yang saya boleh sampaikan pada malam ini sedikit sebanyak. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain saya boleh huraikan lagi. Kita insyaAllah minggu depan kalau tak ada apa kita sambung lagi hadis ni insyaAllah. Baik. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komen saya ataupun kritikan ke saya ada silap di mana-mana, boleh bagi tahu. Baik. Ui, banyak soalan ni. Apa nama this type of hadis? Sorry, I missed it. Hadis apa tadi? Oh, ni kot. Marasilus sahabah. Marasilus sahabah itu hadis yang sahabat ambil daripada sahabat lain. Yang dia tak dengar daripada Nabi. Untuk hadis ni saya sajalah cerita sikit-sikit sebab kita kuliah hadis kan. Untuk hadis ni adakah dia marasil? Wallahu a'lam, Abu Hurairah tak bagi tahu. Tapi nampaknya Abu Hurairah memang tak ada lah. Walaupun Abu Hurairah yang riwayat, tapi nampaknya macam Abu Hurairah tak ada lagi dengan Nabi SAW waktu peristiwa ni berlaku. Mungkin dia ambil daripada sahabat lain yang bercerita dengan dia, kemudian dia meriwayatkan kepada anak muridnya tanpa dia bagi tahu sumber sebenar daripada sahabat mana yang dia ambil, dan ini dipanggil sebagai marasilus sahabah dan ia diterima di sisi majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah. Ataupun
Nabi SAW sendiri cerita kat dia. Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri cerita kat dia. Dua-dua diterima, tak ada masalah. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. AJK surau dekat rumah kami yang juga ustazah dan sebarkan tak apa baca doa akhir tahun dan awal tahun. Macam mana kita nak counter? Jazakumullahu khairan. Wa antum fajazakumullahu khair. Saya nak bagi tahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat doa. Terdapat doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ketika mana Nabi tengok bulan baru masuk. Bukan kata bulan Ramadan saja, bulan baru masuk. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok aja ada bulan baru masuk, Nabi akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Hadis ni riwayat Ibn Hibban, Darimi juga meriwayatkannya, yang mana doa ini ulama berbeza pendapat lah tentang statusnya. Ada yang mendhaifkannya, ada yang menerimanya sebagai hadis yang hasan. Tapi kalau nak beramal pun tak apa, paling tidak ada hadis, iaitu Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, tolonglah, ya Allah, jadikanlah bulan ini masuk kepada kami dengan keadaan kami aman dan dalam keadaan kami beriman. Wassalamati wal islam, dan dalam keadaan kami selamat dan dalam keadaan kami memegang Islam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah Allah. Jadi kalau nak pegang riwayat ni tak apalah, kan? Kalau nak pegang riwayat ni, kalau dia tengok bulan baru masuk dia nak amal. Paling tidak ada riwayat. Ada riwayat, sebahagian ulama mengatakan hadis ini sebagai hadis yang hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan, ada yang kata sebagai hadis yang sahih li ghairi, kerana jalur dia banyak. Tapi doa awal tahun dan akhir tahun, khusus awal tahun, akhir tahun, ini tidak ada riwayat yang sahih daripada Nabi. Yang ada bulan tadi, bulan, setiap bulan baca doa, dan dia tak perlu pun berkumpul ramai-ramai, berhimpun ramai-ramai untuk buat satu upacara, kerana ini kalau ada dilakukan oleh Nabi SAW, dilakukan setiap hujung tahun dan setiap awal tahun yang baru, dah tentu ada riwayat yang banyak. Tapi tidak ada riwayat. Kerana apa? Kerana perhitungan tahun hijrah ni pun bermula pada zaman Umar. Pada zaman Umar Ibn Al-Khattab baru dikira perkiraan tahun hijrah bermula. Maka macam mana nak ada awal tahun dengan hujung tahun ni, kan? Jadi oleh kerana tu tidak ada lah. Jadi kalau tanya, kena tanyalah ustazah tu, yang doa ni dikata doa awal tahun akhir tahun ni, ambil pada mana? Nabi ajar ke tidak? Maka kalau dia kata tak apa ya, yang penting benda baik, apa salahnya kita kata Nabi baca yang ni bagi setiap bulan. Bila masuk bulan baru ni baca yang ni, amal yang ni. Ini Nabi punya. Ini ambil Nabi punya. Baik. Satu lagi ustaz, dia kata, kalau ahli keluarga sendiri tak suka kita lepas kita amal makruf nahi mungkar yang kita buat secara objektif, tanpa kutuk-kutuk dan maki-maki, kira breaking kinship ties ke ustaz? Kinship ties. Kalau dia kutuk-kutuk, kita teruskan buat kebaikan pada dia. Teruskan menyebarkan kebaikan, teruskan bagi salam, teruskan hormat kat dia, kalau boleh bagi sesuatu untuk sedekah, untuk mengeratkan hubungan silaturahim, teruskan. Kerana kita akan jumpa nanti hadis. Kita akan jumpa hadis akan datang dalam Adabul Mufrad, kes yang sama. Dia buat baik pada keluarga dia, tapi keluarga dia buat tak baik kat dia. Dan Nabi SAW suruh dia untuk teruskan. Okey? Baik. Sedih dengar orang-orang bangsa kita yang sama-sama beragama Islam memaki-maki sampai nak pijak muka. Nak pijak muka saya teruknya.
Tak apalah, dia tak faham. Mudah-mudahan kita doakan supaya dia faham. Kena ingat tuan-tuan, kita ni ada kelemahan. Tapi kalau orang bagi tahu kelemahan kita kat mana untuk kita perbaiki, kita terima. Alhamdulillah, Allah Ta'ala hantar kita, orang untuk tegur kita. Tapi kalau dia datang, dia maki kita, dia kutuk mak ayah kita, dia kutuk keluarga kita, dia nak pijak muka kita, kita anggap ni je lah. Kita anggap dia tak faham. Ya Allah, berikan aku kesabaran. Ya Allah Ta'ala hantar orang untuk tambahkan pahala bila kita boleh sabar. Itu je lah. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Maaf lari topik ya. Boleh doktor tolong kongsi amalan sunnah untuk mudah dapat zuriat? Boleh doktor doakan. Mudah-mudahan Tuan Saiful mendapat zuriat yang salihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan Saiful apa yang dihajati, iaitu mendapat zuriat yang salih. Mendapat zuriat yang salih. Di antara amalan yang boleh untuk kita amalkan, ya, iaitu kita banyak beristighfar. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surah Nuh. Kalau siapa baca surah Nuh, yang baca surah Nuh dia tahulah. Di antara istighfar itu, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, kerana Tuhan kamu itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Dia akan turunkan hujan yang bermanfaat, yang akan menumbuhkan pokok-pokok hujan ni. Hujan ni bermanfaat, menambahkan rezeki. Ya, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan dia akan memberikan kamu harta, dan dia akan bagi tahu, dia akan berikan kepada kamu banin, anak-anak. Jadi ini di antara amalan yang kita boleh buat. So try lah. Kita kata bukan try, amal. InsyaAllah janji Allah Ta'ala itu tidak pernah tersilap. Doktor, apa makna rindu kepada Allah, rindu Nabi, rindu syurga, sedangkan kita tak pernah hadap ke semua tu? Kerana yang saya faham, rindu ialah perasaan ingin lagi sesuatu yang pernah dapat. Rindu ni ialah perasaan kita tak sabar nak terima sesuatu. Tak semestinya kita pernah dapat benda tu baru dipanggil rindu. Kan? Kita nakkan sesuatu dan kita rasa macam lambatnya, saya nakkan benda ni. Saya nakkan benda ni. Itu menunjukkan adalah perasaan rindu tu, asyauq. Kita orang kata apa, berada dalam satu situasi yang kita nak segera kalau boleh. Okey. Kalau katakan kita rindu pada Allah tak pernah dapat pun tak juga, kerana di alam roh dulu kita pernah memberikan perjanjian kepada Allah. Kan kita mengatakan Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Dan manusia ini pun, ya, secara umumnya memang keturunannya ataupun kita punya asal kejadian kita itu Nabi Adam berasal daripada syurga. Yang mana kita rindu kat syurga sebab kita memang berasal daripada sana. Cuma ada manusia-manusia yang jahat, dia tak kembali ke tempat asal dia, dia pergi kembali ke neraka. Itu bukan tempat asal dia, tapi oleh kerana dia tewas. Jadi kita tak mau orang menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang tewas. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Benarkah doa ni untuk elak sifat ujub dengan diri sendiri? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka ma la a'lamu. Ya. Ini di antara doa yang menjauhkan kita daripada sifat riak dan ujub. Kerana kita kata, ya Allah, aku berlindung dengan kamu, berlindung kepada kamu daripada aku melakukan syirik denganmu dengan sesuatu yang aku tahu, dan aku minta ampun kepadamu apa yang aku tak tahu. Kerana kita tak tahu, mungkin ada benda yang kita buat mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Doktor, daripada manakah datang asal amalan doa awal tahun dan akhir tahun? Saya tak tahu. Saya tak tahu. Ini kena cek baliklah sejarah.
Saya tak tahu di mana dia muncul. Kerana zaman Nabi SAW, tahun-tahun ni tak dikira lagi. Dia zaman Umar baru dikira apa perkiraan tahun hijrah. Tapi adakah bermakna bulan tak ada? Bulan ada. Bulan still ada. Tapi perkiraan permulaan hijrah tu bermula pada zaman Umar. Ada juga yang kata memang zaman Arab dulu pun orang Arab dah bermula Muharram ni sebagai bulan yang pertama. Tapi bila masuk zaman Umar, ada macam-macam cadangan untuk menjadikan bulan yang pertama tu apa? Ada yang kata bulan Ramadan, ada yang kata. Tapi akhirnya Umar terima bulan Muharram kerana orang berbalik pada haji sesuai dengan azam baru dia, iaitu bulan haji adalah bulan Zulhijjah, sesuailah untuk memulakan azam baru bulan yang selepas daripada bulan haji, iaitu bulan Muharram. Dan juga kerana memang daripada dulu lagi orang Arab memang ambil bulan Muharram tu sebagai bulan yang pertama. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Adakah Syiah Zaidiyah diterima dan diiktiraf oleh Ahli Sunnah, manakala Zaidiyah merupakan Syiah yang dekat dengan Ahli Sunnah? Begitulah yang disebutkan, Syiah Zaidiyah ini adalah Syiah yang dekat dengan kita, Syiah yang tidak melampau, Syiah yang tak sampai kepada tahap kafir. Dia dekat dengan Ahli Sunnah kerana mereka tidak mengkafirkan para sahabat. Cuma kalau tanya kepada kawan-kawan kita yang belajar di Yaman, mereka kata susah dah nak jumpa Syiah Zaidiyah ni. Susah dah nak jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Ustaz sarankan buku terjemahan kitab tafsir 30 juzuk? Boleh. Kitab tafsir yang ditulis oleh Hamka, antara yang terbaik. Antara yang terbaik adalah Hamka, insya-Allah. Ada tak riwayat yang tak sahih? Ada riwayat yang tak sahih. Ada. Kalau saya buat juzuk 30 Hamka ni pun ada yang tak sahih, tapi yang terbaiklah saya ingat sekadar kajian saya lah. Sekadar penelitian saya. Mungkin orang lain ada cadangan yang lain, tapi bagi saya Hamka adalah yang bagus. Dia punya rujukan dia pun luas. Dia rujuk kitab-kitab tafsir yang besar-besar. Dan dia punya contoh-contoh pun dekat dengan kita kerana dia datang daripada negara yang berjiran dengan kita. Assalamualaikum. Betulkah ada doa yang Nabi beri kepada Fatimah sewaktu dia minta pembantu kerana dia rasa penat menguruskan rumah tangga? Ya, ada. Iaitu Nabi ajar sebelum tidur baca subhanallah walhamdulillah, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali dan tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini di antara doa yang diajar oleh Nabi bagi orang yang penat, iaitu Fatimah dia penat buat kerja rumah, minta apa pembantu Nabi tak bagi, Nabi bagi amalan yang lebih baik. Itu kalau baca insya-Allah akan mendapat charge tenaga lah. Baik. Dia kata, ni ada satu soalan. Tu sama Ustaz, Ana dah sangka baik, tapi boleh tak Ana nak tahu kenapa Ustaz tak jawab soalan-soalan Ana di Messenger FB? Busy sangat ke Ustaz? Maafkan Ana, doakan kebaikan. Moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada tuan yang bertanya. Ya. Kejap, saya tengok nama dia. Kepada Palstel Hairi. Palstel, hari ni saja saya cek 40 hadis dalam semak hadis punya apps. Saya semak. Kemudian itu petang tadilah saya cek. Kemudian bila sampai aja pukul 5 petang, 5.30 petang, 5.45. Saya baca untuk kuliah malam ni. Saya baca buku, saya buka kitab Al-Mufhim Syarah Sahih Muslim, saya buka Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, saya baca kitab Rasyul Barat, saya buka kitab Fadlullahis Samad, nak faham hadis-hadis yang saya nak baca. Dan mungkin tuan-tuan tengok saya baca satu hadis, tapi saya baca tadi, saya baca satu hadis untuk kuliah malam ni, tapi saya prepare untuk 5 hadis sebenarnya. Kerana saya pun tak tahu akan habis ke tidak kuliah pada malam ni dengan satu hadis, tapi satu hadis saya dah hurai sejam. So yang saya baca-baca tadi akan bawa pada minggu depan insya-Allah jika saya ada umur. Pagi tadi sepatutnya saya ada sesi dengan satu company, nama dia Hasnuri, tapi tak dapat sebab wifi saya problem pagi tadi. Tengah hari pukul 11 saya ada meeting sebab saya ketua jabatan. Tengah hari saya baca tesis pelajar daripada pukul 12 sampai pukul 4.30 petang saya semak tesis pelajar.
Tanya pelajar saya, nama Zuraidah. Saya baru je email kat dia tadi satu hadis, saya prepare, saya takhrijkan hadis dia, saya minta dia buat penambahbaikan. Pukul 4.30 saya hadir meeting dengan dekan untuk MOU bersama dengan di antara Jabatan Pengajian Islam dan juga Jabatan Pengajian Islam dan juga PSU, Prince Songkla University di Thailand. Kita nak buat MOU kerjasama untuk pengajian Islam di sana dan di Malaysia. Jadi sebab tu saya tak sempat nak tengok. Mungkin saya baca tapi saya tak sempat nak tulis. Sebab apa? Sebab saya melazimkan diri saya bila nak jawab soalan, saya perlu untuk rujuk kitab. Kerana saya tak pandai nak jawab sendiri, saya tak pandai nak buat hukum sendiri. Jadi bila saya nak jawab soalan, saya terpaksa buka kira saya kena buka ini, saya kena buka itu, saya kena buka kitab ni untuk memastikan jawapan saya betul. Jadi kalau saya tak jawab tu, saya minta maaf, anggaplah saya memang sibuk lah. Bukan, saya tak kata saya manusia paling sibuk. Kelemahan saya tak urus masa dengan betul, menyebabkan saya tak mampu nak jawab. Dulu saya banyak jawab soalan di inbox sebab dulu saya tak ada student master, saya tak ada student PhD, saya bukan jadi ketua jabatan, saya tak perlu hadir meeting. Sekarang saya perlu hadir meeting kerana saya ketua jabatan. Sekarang saya perlu untuk semak thesis master dan PhD kerana saya dah ada student, saya perlu tulis buku, saya perlu tulis journal, saya perlu mengajar kitab, saya perlu mengajar untuk kuliah setiap malam. Saya boleh katakan setiap malam saya ada kuliah, melainkan hari Rabu dan hari Jumaat saya tak ada kuliah. Jadi bila ada kuliah, saya kena peruntukkan at least 2 jam untuk membaca untuk kuliah. Begitu juga tuan-tuan, saya ada geran-geran penyelidikan, semak hadis. Tuan-tuan buka semakhadis.com, setiap hari ada hadis. Saya kena semak. Setiap hari, setiap malam, tuan-tuan tanya pada kawan-kawan, setiap malam saya akan semak, insya-Allah jika saya mampu, saya akan semak paling tidak 25 ke 30 hadis setiap malam. Sebelum tidur saya akan pegang handphone. Saya akan cek satu-satu hadis terjemahan. Betul ke tidak? Wallahi, saya buat benda tu, tanya pada tim saya penyelidikan, saya dapat geran ni daripada Telekom Malaysia, yang mana nak siap dah. Sekarang ni pun dah ada 6,000 hadis dalam database. Semakhadis.com, boleh tengok di internet. Boleh download secara percuma. Kami buat benda tu. Dan pagi tadi, oleh kerana kelemahan masa, pengurusan masa, tak mampu nak buat, wifi rosak, saya tak sempat nak semakkan Sahih Muslim. Saya ada terima geran daripada tuan-tuan dan puan-puan, crowdfunding untuk penterjemahan Sahih Muslim. Terjemahan sudah siap, semakkan perlu dibuat. Setiap hari sepatutnya saya peruntukkan 2 jam untuk semakkan Sahih Muslim. Bengkel semakkan. Seorang baca, 2 orang lagi cek. Dia cek yang bahasa Arab, saya baca yang bahasa Melayu, perbetulkan bahasa. Semua ni memerlukan masa dan memerlukan tenaga. Dan saya juga ada keluarga yang perlu disantuni. Saya ada anak kecil umur 3 tahun yang perlu saya main dengan dia, saya bergurau dengan dia. Ada seorang lagi umur 5 tahun. Saya ada anak-anak yang perlu PDPR, yang tuan-tuan, saya tak kata ini bukan merongok ni tak, tapi saya minta supaya tuan-tuan dapatlah sedikit sangka baik pada saya. Mudah-mudahan apa yang saya buat ini dapat pahala. Doalah untuk saya, semoga Allah memberikan keberkatan, insya-Allah. Kerana saya, kalau boleh, saya nak jadikan usaha saya dapatlah sedikit doa daripada tuan-tuan, insya-Allah. Ya. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar tu untuk hari ini. Penat dah ni, saya pun lepas ni nak baring sekejap. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kuliah malam ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih kepada Glokal Ustaz Reza. Terima kasih Kak Jini. Kak Majini pun sangat-sangat membantu untuk semak hadis, untuk projek-projek yang lain. Dr. Azmi pun sama, banyak membantu. Mudah-mudahan kalian semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.